Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, saudara, sahabat yang dihormati sekalian, sebelum kita belajar hak mana tak niat iktikaf tu, niatlah iktikaf. Kemudian bila kita ngaji ni, niatlah untuk kita baiki diri. Untuk kita baiki diri, untuk cari ilmu, untuk nak baiki diri kita, untuk kita nak tingkatkan amalan ibadat kita. Itu dia, supaya ibadat kita lebih baik, lebih cemerlang, betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita betul niat. Itu dia. Jadi malam ni kita bawa satu tajuk yang ada hubung kait dengan sifat pemurah. Itu dia, dengan sifat pemurah. Jadi bukan hari ni, kemarin lepas asar hamba buka ceramah Ustaz Azhar Idrus. Pokoknya napa kita. Jadi dia kata baju kita ni bukan hak kita. Allah. Mari baju kita tu bukan hak kita. Kita makan, dia kata. Kita makan semeja dengan kawan-kawan. Hak kita mana kita makan tu, dia kata jadi najis. Hak mana kita belanja saing-saing kita tu hak kita. Masya-Allah Rabbi Karim. Rumah kita bukan hak kita. Tu. Rumah kita bukan hak kita. Jadi semua tu adalah pinjaman Allah sementara untuk kita hidup atas dunia ni. Pandai-pandailah kita guna dia. Pandai-pandailah kita guna dia untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Itu dia. Sebagaimana satu kisah, ada seorang dia pergi ke istana raja. Dia pergi ke istana raja. Dia jumpa dengan pengawal istana tu, dia kata, "Tuan, bolehkah saya bermalam di sini?" Dia pun kata, "Hei, mu kenal tak ni gapo ni? Ni gapo ni? Ni istana ni, bukan tempat tidur main-main sini." "Yalah, saya ni musafir, saya tidak ada tempat nak tidur. Bolehkah saya nak tupai tidur semalam?" Tak boleh. Ni istana." "Tak apalah, kalau gitu izin saya jumpa dengan raja kamu lah." Dia pun izin masuk. Bila jumpa dengan raja, dia kata, "Tuanku, patut nak tupai tidur semalam boleh ke?" Raja clear dia atas bawah. Dia kata, "Mu kenal tak gapo ni? Ni istana better." Tak, istana better ni. "Tak boleh. Better tak izinkan." Dia kata, "Tuanku, nak tanya sikit." Dia kata, "Istana tu aku ni, hak asalnya, hak siapa dia ni?" Dia kata, hak ayahanda dia dulu." Hak ayahanda tu aku. Sebelum pada tu, hak tok dia. Istana kan, cuma dia mau dipaik, tambah-tambah gitu ya. Lepas tu kalau tu aku mati, boleh siapa dia istana ni? Boleh anak saya lah. Kalau gitu mana hak tu aku ni? Tu aku tu pergi duduk ya, dia kata. Supaya rumah kita tu, rumah kita tu hanya untuk kita tupai duduk sementara. Itu dia dah. Jadi hak ni nak beri khabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan kita ni dia ayat. Dia kata, kalau sekiranya kita ni orang kaya, sekiranya kita ni orang ada pitih, orang kebun banyak, orang pakak besar, orang gaji besar, rumah sewa rata-rata, duit dalam bank juta-juta,
Maka untuk kita selamat, hidup atas dunia ni 4 perkara kita kena buat, insya-Allah. 4 perkara yang boleh menyelamatkan kita. Kalau kita tak pandai buat, kita salah guna, masa kita duduk atas dunia ni tak selamat kita. Tak selamat dunia, tak selamat di akhirat. Gadiakah 4 perkara yang perlu kita buat seandainya kita ni Tuhan takdirkan kita ni orang berpitih, orang yang banyak pitih. Yang pertama, kita kena ada sifat pemurah. Lepas ni kita akan bahas apakah kebaikan kalau kita jadi seorang yang pemurah, apakah bahayanya kalau sekiranya kita jadi seorang yang bakhil. Itu dia. Jadi kalau sekiranya kita ni orang berpitih, yang pertama sekali yang mesti ada pada kita, kita mestilah jadi seorang yang pemurah, murah hati. Yang kedua, kita kena ada satu sifat suka tolong orang. Kita kena ada satu sifat suka tolong orang, terutama sekali orang yang memerlukan kepada pertolongan. Yang ketiga, kita kena ada satu sikap suka buat kebajikan. Kita kena ada satu sikap suka buat kebajikan. Yang keempat, jangan sekali-kali jadi orang yang kedekut. Jangan sekali-kali jadi orang yang bakhil, tak selamat kita. Ini 4 perkara. Kalau sekiranya kita ni ditakdirkan miskin, gaji kecil, hidup susah, kita kena hidup secara qanaah. Kita kena sabar dan kita kena reda. Sebab Allah telah tentukan orang ni kaya, orang ni miskin, li ta'arafu, untuk kita kenal mengenal. Orang kaya dia berfungsi sebagai seorang kaya, orang yang miskin dia kena hidup sebagai seorang miskin yang tidak bergantung dengan orang lain, bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tentukan segala-galanya. Itu dia. Baik. Kenapa kita kena bersifat dengan sifat murah hati? Mengapa kita kena bersifat dengan sifat murah hati? Sebabnya ini adalah akhlak dan kelakuan para nabi dan rasul. Sifat murah hati adalah merupakan akhlak dan kelakuan para nabi dan rasul. Sifat murah hati merupakan pokok yang boleh menyelamatkan kita masa kita hidup di dunia dan bila kita kembali ke akhirat. Sifat murah hati merupakan pokok keselamatan. Pokok keselamatan semasa kita hidup di dunia dan apabila kita kembali ke akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluqani yuhibbuhumallah, husnul khuluqi wassahau. Khuluqani yubghiduhumallah, su'ul khuluqi wal bukhlu. Iza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Itu dia. 2 perkara, kata Nabi, 2 perkara yang Allah suka kalau ada pada kita. 2 perkara, kata Nabi, yang Allah suka, yang Allah kasih, yang Allah sayang kalau sekiranya benda itu ada pada kita. Dia yang pertama, husnul khuluqi, baik akhlak, wassahau, bersifat pemurah. 2 perkara.
Dua perkara yang kalau ada pada kita, yang pertama kata Nabi, dua perkara ni kalau ada pada kita Allah suka. Pertama, husnul khuluqi, berakhlak baik. Wassahau, bersifat dengan sifat pemurah. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada banyak ibadat. Allah tidak melihat pada banyaknya kita semaya sunat. Allah tidak melihat pada banyaknya kita berzikir. Allah tidak melihat pada banyaknya kita puasa-puasa sunat. Tapi Allah melihat pada akhlak kita. Sebab akhlak adalah buah bagi ibadat. Semakin kita beribadat, sepatutnya semakin kita berakhlak. Berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan manusia. Dah, satu contoh. Seorang wanita Madinah. Seorang wanita Madinah dikatakan pada malam hari dia habiskan dengan semaya-semaya sunat. Kemudian di siang harinya dia habiskan dengan puasa-puasa sunat. Rajin dia beribadat, suhu, sehingga menarik perhatian Abdullah ibn Umar. Menarik perhatian Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar pergi jumpa dengan Rasulullah, kata, ya Rasulullah, amba tak jumpa lagi seorang wanita yang begini hebat ibadat dia, yang mana pada malam harinya dihabiskan dengan semayan-semayan, dihabiskan dengan qiyamul lail, manakala dia siang harinya dihabiskan dengan puasa-puasa sunat. Rajin dia puasa sunat. Nabi terpegun ke? Tak. Nabi tanya, lagu mana akhlak dia dengan jiran? Nak tanya akhlak. Nabi tanya, lagu mana akhlak dia dengan jiran? Jawab Ibnu Umar, ramai jiran-jiran dia sakit hati kerana mulut dia. Ramai jiran-jiran dia sakit hati kerana mulut dia. Apa kata Rasulullah? Pannaru aulabih, neraka yang layak untuk dia. Tahajud yang begitu banyak, semaya sunat, witir dengan begitu banyak, tiba-tiba fannaru aulabih, kata Nabi. Sebab apa tu? Akhlak dia su'ul khuluq, akhlak dia jahat. Mulut dia menyebabkan ramai orang lain pecah hati, orang lain sakit hati. Itu dia. Jadi dua perkara ni, dua perkara ni kita kena usahakan. Pertama, kita cuba baiki akhlak kita supaya kita jadi seorang yang berakhlak mulia. Yang kedua, kita baiki diri kita supaya kita jadi seorang yang pemurah, untuk supaya kita hidup atas dunia selamat, bila kita kembali ke dunia akhirat juga selamat. Yang kedua kata Nabi kata, dua perkara yang mana kalau ada padamu Allah benci. Dua perkara ni kalau ada Allah benci. Dia yang menyebabkan Allah benci. Yang pertama, su'ul khuluq, jahat perangai. Su'ul khuluq, jahat perangai. Yang kedua, al-bukhlu, bakhil, iaitu kedekut. Orang kedekut ni Haji Bahil bin Haji Kedekut. Orang kedekut, kalau duduk dalam kampung, orang kampung pun serabut susah hati, kedekut, minta payah sokmo. Dah, orang bahil. Baik. Sebab tu kata Nabi, iza aradallahu bi'abdin khaira, bila Tuhan nak beri seorang itu kebaikan, maka ista'malahu, dia akan jetikkan di hati kita. Ista'malahu ni, dia akan dorongkan hati kita fi qada'i hawaijin nas, untuk kita tunai hajat-hajat manusia. Dia jadi gitu. Cuba kita tengok Abid Liu dah. Abid Liu, ada orang marah dia ambil gambar. Bila dia pergi tolong orang ambil gambar, nampak riak Abid Liu dah. Tapi kesan pada perbuatan dia tu, tabung dia masuk. Allah Allah.
Sebab orang tengok bagus, cara dia buat kerja ni bagus, dia boleh tolong orang. Orang nak sesat tak boleh. Dia pergi bukan sahaja dia tolong bui, mesin basuh, peti sejuk, kipas hang, lembek, katil, bahkan dia sewa rumah. Dan rumah tu dia bayar sewa. Tak terfikir kita nak buat. Besar tu, peranan tu besar. Dia panggil qadai hawaijin nas. Orang susah ni, dia bukan tak hidup senang. Tapi dia nak naik tu tak mampu, tuan-tuan. Dia nak naik tak mampu. Dia nak timbulkan diri dia tu tak boleh. Tak bisa. Adalah sebab-sebab tertentu. Dah. Tu dia maka inilah peranan orang yang berada dalam masyarakat. Sebab tu pak perkara ni sepatutnya ada pada orang kaya Yang pertama, murah hati. Yang kedua, suka tolong orang. Yang ketiga, suka buat kebajikan. Dan yang keempat, jangan kedekut. Seterusnya, kita orang tua ni kita ngaji ke arah benda-benda yang kita nak perbaiki diri. Kita mari satu hadis. Kata Rasulullah, inna min mujibatil maghfirah, kata Nabi. Inna min mujibatil maghfirah. Sesungguhnya yang boleh mewajibkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana benda ni kalau membuat wajib mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara kita kena buat Kalau kita nak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara ni kita tolong buat 3 perkara ni. Selain daripada kita beristighfar, tolong buat 3 perkara ni kalau kita nak dapat maghfirah. Ini kata Nabi seorang Rasul yang tahu segala rahsia-rahsia, rahsia-rahsia alam ghaib. Nabi sangat tahu. Sebab tu Rasulullah berkata, inna min mujibatil maghfirah. Sesungguhnya yang mewajibkan pengampunan daripada Allah SWT 3 perkara. 3 perkara Pertama, wazlat ta'am. Suka buat jamu. Jamu. Suka jamu, suka makan. Ada pisang, jamu pisang. Ada durian, jamu durian. Ada pauh, jamu pauh. Sekali-sekala ajak orang makan nasi. Sekali-sekala jumpa saing kata, "Amo bayar." Jamu, sifat jamu. Suka jamu. Itu dia. Orang tak faham kan? Kalau makan ramai-ramai, tanya orang nak kira tu, mula pecek telefon lah dia. Orang mari nak kira kan? Dia ni pecek telefon. Ustaz Zahar ni, style Ustaz Zahar ni. Lepas tu, abang kawan tu bayar. Bayar dah data. Dia. Terik dia. Terik malah bayar. Dia tak tahu. Dah. Bahawa kita membayar tu, dia panggil kita ada sifat jamu. Tak nampak kita. Yang kedua, ifsha as-salam, mendahului salam. Gua Musa ni mula Habayi ni, masya-Allah. Orang panggil Habayi Musra Alam, semua orang tahu. Dah, jumpa orang tak ada orang sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ifsha is-salam, mendahului salam. Memberi salam hukum dia sunnah. Jawab salam hukum dia wajib. Memberi salam hukum dia sunnah. Jawab salam hukum dia wajib. Tetapi yang memberi salam itu walaupun sunat, dia adalah ciri-ciri orang yang akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
jumpa. Assalamualaikum. Dia wida kau kan. Berebut. Itu dia. Yang ketiga, wa husnal kalam. Baik percakapan. Tiga perkara. Mudah ya kalau kita nak amal. Pertama, bazlat ta'am, jamu. Wa ifsha as-salam, mendahului salam. Yang ketiga, wa husnal kalam, elok percakapan. Kata Rasulullah lagi, as-sahiyya, sifat pemurah. Orang yang bersifat pemurah, as-sahiyya, orang yang bersifat pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan syurga. Ba'idum minan nar, jauh daripada neraka. Itu sifat pemurah. Orang yang ada sifat pemurah, kata Nabi, qaribun minallah, dekat dengan Allah, dekat. Allah kasih, dekat. Dekat ni maknanya Allah suka, Allah kasih. Bapa Allah kasih, pemurah dia tu. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Manusia suka. Manusia suka. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Kemudian al-bakhil, innal bahil, orang yang bahil, orang yang kedekut. Innal bahil, orang yang kedekut. Ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Bahil. Bahaya bahil. Orang bahil ni dia punya bahaya dia. Dengan Allah jauh. Dengan manusia jauh. Dengan neraka jauh, dengan syurga dekat. Itu dia. Jahilun sahiyun ahabbu ilallah min alimin bahil. Orang jahil yang pemurah, ahabbu ilallah, lebih Allah sukai min alim bahil, daripada orang alim yang bahil. Dia jahil, tetapi pemurah. Ahabbu ilallah, lebih Allah kasih min alim bahil, daripada orang alim tetapi bahil, iaitu kedekut. Alim kedekut, Allah tak suka. Itu dia. Kemudian satu lagi yang nak bawa online ni, di rumah kita Quran banyak biasanya. Biasa rumah kita ni banyak Quran, dalam mari Quran 45 butir Quran. Masalah kita lah ni, adakah kita ni orang yang suka baca Quran ataupun tidak? Amo nak bentangkan hadis, amo nak letukkan, amo nak cetuskan satu kesedaran supaya kita ni jadi seorang yang suka baca Quran. Hadis ni hadis yang ke-9 daripada Fadilat Quran. Amo ambil hadis yang ke-9 daripada Fadilat Quran. Ni amo petik daripada Fadail Amal. Mana hadis dia bunyi lagu mana? An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa in manzilataka indi akhiri ayatin taqra'uha. Maknanya lebih kurang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pada hari pengadilan kelak, hari kiamat nanti dah. Pada hari pengadilan kelak akan dikatakan kepada orang-orang Al-Quran, akan dikatakan kepada orang-orang Al-Quran, bacalah Quran dengan tartil. Bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kamu membacanya semasa di dunia. Dan naiklah darjat demi darjat di dalam syurga. Sesungguhnya tempat kedudukan kamu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Ni nak ayat kelebihan ataupun darjat manusia di syurga hasil daripada masa dia duduk atas dunia ni, dia ahli Quran, suka baca Quran, ataupun dia seorang yang hafal Quran. Dia ada darjat khusus. Baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Dia yang dimaksudkan dengan orang Quran. Hak kita kata orang Quran ni, apakah maksud dia? Apakah maksud sahibil Quran, orang Quran? Apa maksud dia? Tak. Maksud orang Quran ni, yang pertama orang hafal Quran. Hafiz. Hafiz ni dipanggil orang Quran. Istimewa. Tak. Orang hafiz ni dia berada di darjat yang tinggi dalam syurga. Ada. Jadi maksud sahibil Quran hak Nabi royak sini ialah orang yang hafaz Quran. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan orang yang banyak Quran. Ada pendapat mengatakan sahibil Quran ni orang yang banyak baca Quran. Dia baca Quran tiap-tiap hari, walaupun dia tak habis, walaupun dia hanya hafal sebahagian saja daripada surah-surah tertentu dalam Quran, tetapi dia punya hobi ialah baca Quran. Dia suka sangat baca Quran. Ini juga dipanggil sebagai sahibil Quran, ahli Quran. Cuma mungkin ada orang suka baca Quran, A suka baca Quran, B pun suka baca Quran. Ada orang dia baca Quran tetapi Quran kutuk dia. Orang ni tak termasuk. Dah. Orang ni tak termasuk. Dia rajin baca Quran tapi Quran kutuk dia. Tu. Hak ni hak kita tak sin. Hak kita tak sin ni, kita rajin baca Quran tetapi Quran kutuk dia. Tu dia. Hak kita nak, kita rajin baca Quran dan kita mendapat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Quran kutuk dia? Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang bermaksud ramai sekali orang yang membaca Quran. Kata Nabi, ramai orang baca Quran tetapi Quran mengutuknya, iaitu melaknatnya. Apa dia kena laknat? Pertama, kerana dia mempunyai akidah dan amalan agama yang tidak betul. Amalan agama yang tidak betul. Apa maksud amalan agama yang tidak betul? Semaya tak betul jalan, baca Quran tak betul jalan, puasa tak betul jalan. Ni amalan tak betul. Dia beramal dengan jahil. Ni bahaya. Kita ambil contoh mudah ya.
salah satu syarat sah semaya ialah menghadap kiblat. Ambil contoh mudah dah. Salah satu syarat sah semaya ialah menghadap kiblat. Ni syarat. Kalau tak menghadap kiblat, semaya kita tak sah. Rajin tak kita kelih orang wisalah style lagu ni. Salah hangguk. Mari mana tak tahu jenis hangguk. Dia nak wisalah kan? Dia hangguk dulu. Hangguk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngai dada-dada musim. Paling gini hangguk pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak hangguk tu mari mana tahu? Hak hangguk tu. Kita paling muka tu tidak wajib. Paling muka tu sunat. Cara paling dia tak payah hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling saja. Apa betul pula? Assalamualaikum warahmatullahi. Paling tu sunat hai'ah. Hak hangguk sah. Hangguk dah sah. Lepas tu bila paling kanan dengan dada-dada paling. Comel lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni bu. Oh wow. Dia panggil buat amal secara taklid. Hak ni dia panggil amalan yang salah. Ibadat yang tak betul. Yang kita kena ngaji sini lah. Jadi kalau kita tidak belik dengan suasana kuliah agama, tidak belik dengan masjid ke, kita akan jumpalah benda-benda tiru ni. Benda-benda yang kita rasa betul tetapi salah. Walaupun kita rasa betul, dan kita buat benda tu, kalau salah, dia wajib salah. Dia wajib dia tolak. Abdul Aziz rahmatullah alaih menulis dalam kitab tafsir dia. Abdul Aziz rahmatullah alaih menulis dalam kitab tafsir dia, maksud tartil tu apa? Wartilil Quran bitartila. Bacalah Quran tu dengan tartil. Apa maksud tartil? Kata Abdul Aziz, maksud tartil tu yang pertama kita sebut huruf dengan betul. Sebut huruf dengan betul. Kalau ba biar bunyi ba, kalau dot biar bunyi dot, kalau sin biar bunyi sin, kalau shin biar bunyi shin, kalau sa biar bunyi sa, kalau fa biar bunyi fa, kalau kah biar bunyi kah, kalau qaf biar bunyi qaf. Itu dia. Jadi maksud tartil yang pertama menyebut huruf dengan betul. Masjid kita nak ada kelas Quran, tetapi berapa ramai ikut tiang pun tak tahu. Biasanya kalau kelas Quran ni tak ramai. Dia duduk jauh-jauh, tak boleh masuk rapat. Apa musibah pun kita tak tahu. Itu dia. Amo buat kelas Quran kapung, mau start 12 orang. Amo buat tiap-tiap pagi lah. Tiap pagi kita buat kelas Quran. Lepas mari subuh, wiri lebih kurang buat Quran. Siapa baru tu Isra', kita semaya Isra', balik. Lah ni lekat ni orang 7 orang, kadang-kadang 5 orang. Hok daripada 12. Baru siapa juz 10. Ambil daripada hok baca ngidu tak ngidu, hok sebut betul tak betul. Lah ni kita duduk di juz 10. Tak berapa nak lekat ngaji.
Gak sebut teh huruf ni kalau kita tak belajar dengan guru, tak boleh pergi. Guru dia dengar, dia tahu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi da. Betul ke tak betul? Kalau kita tanya, apa waktu tobik Allah keluar tu? Da. Huruf da kan? Da. Waladda. Tu dia panggil waktu tobik Allah keluar. Waladda. Dia punya dalan. Gelombang dalan. Guru saja yang boleh membetulkan cara sebutan. Kita nak betul ke sebut as-salatu khairum minan naum. Nak sebut minan naum tu berapa kali betul? Ada betul tak betul juga. Nak sebut naum, dia tu maklin. Lagu mana peranan mulut kita, nak bunyi lembut tu. Jadi yang dikatakan tartil ialah menyebut huruf dengan betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du. Alhamdu. Dah dapat du. Dah. Baik. Yang kedua, wakaf yang sempurna. Ingat tak dulu-dulu kalau semaya tarawih, orang dulu semaya tarawih. Dulu dia suhu laju, suhu dia boleh berhabis teh dalam masa senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Allah. Ya sugu suhu kalau boleh baca gitu. Sedangkan baca teh kalau kita ngaji hak paling baik wakah tiap-tiap harap, tiap-tiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakah. Ar-Rahmanir Rahim. Wakah. Tiap-tiap ayat. Ya. Kalau nak wasal lagi, dia gini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia kena wakaf situ. Itu tempat wakaf. Sempurna ayat, sempurna makna. Nak wakaf lagi, nak sambung lagi, nak panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak berhenti situ ayat so. Tu maksud makna dia. Situ kena berhenti situ. Ada orang dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cara wakaf tu tak kena. Nampak? Sebab tu dia panggil yang dikatakan tartil ialah wakaf yang sempurna. Banyak kena ngaji kalau kita puasa kita pandai dah merah kita buat kita. Yang ketiga menyebut baris dengan sempurna. Baris. Sebab tu dalam Quran dia ada baris atas, bahasa Arab panggil fathah. Baris bawah dia panggil kasrah. Baris depan dalam bahasa Arab panggil dhammah. Apa makna fathah? Fathah maknanya buka. Sebab tu kalau baris atas kita kena buka mulut. A ba ta, buka ke tu? Baris atas. Semua buka. Ya. Kalau bagi dhammah mucung.
u, bu, tu, dhammah. Sebab dia panggil dhammah. Kita mucunkan mulut. Kasrah, pecah. Iya, ihdina, sira, billah, dia kasrah. Dia benda ni tahu dengan ngaji. Yang keempat, maksud tartil ialah menguatkan suara sedikit supaya dapat dirasai oleh hati. Itu maksud tartil. Kita baca Quran, suara tu biar bunyi, biar sampai ke hati. Yang kelima, dia panggil bentukkan suara. Bentuk suara ni dia panggil tahsin. Kalau kita baca Quran, kita kena tahsin, perindahkan. Dia Quran ni dalam bahasa Arab. Kalau kita baca, kita tak mengindahkan bacaan, dia jadi Melayu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tu dia panggil baca lahjah Melayu. Tahsin sikit lagu mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baru dah surah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tu tahsin. Belagu teh jadi tu email pun. Dak. Nak menghayati bacaan. Ni dia panggil tartil. Bentukkan suara. Tasdid. Apa makna tasdid? Tasdid menggandakan huruf. Sebab tu kalau tempat ada tasdid, sebenarnya huruf dia berganda tu. Misalnya billah, dia makna ada tasdid tu. Kalau mak memanjangkan huruf, jadi kita kena ngaji mana tempat kita kena panjang, mana tempat kita kena pendek. Inilah yang dikatakan tartil. Dah masa habis dah tu. Sakat tu lah tu. Jadi amba nak wirumusanya malam ni, yang hadis ni nak ayat pertama sekali kita kena rajin baca Quran. Kalau kita dan belajarlah Quran. Belajarlah walaupun kita rasa boleh dah pun, belajarlah Quran. Sebab khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Quran. Tak rugi kita ngaji dah. Sakat tu untuk malam ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.